di Melodi seperti macam di Sarawak kita masyaallah. Jadi sidang sini muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita berasa bangga kerana datangnya seorang penceramah yang hebat, dan juga tak lupa juga kita juga dihadiri dengan Datuk Seri Utama Ketua Menteri Belakang kita yang bersama-sama untuk hadir sama-sama kita dengar majlis yang insyaAllah tanpa membawa masa majlis menyebut Al-Fatih dan Hormat Datuk Ustaz Badri Syah bin Alauddin untuk boleh ceramah. Sedikit biodata tentang saya. InsyaAllah kita teruskan dengan ceramah daripada Ustaz Badri, insyaAllah. Assalamualaikum. Cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk serta syukur kepada nikmatmu. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Ma'ali, Ketua Menteri Melaka. Seterusnya yang dihormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Shah Masjid Tanah. Seterusnya datuk-datuk yang tua, pegawai syarat, datuk-datuk sidang, datuk-datuk adat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, salam sejahtera, salam sehati-setiwa, salam Melaka maju negeriku sayang, negeri bandar teknologi hijau, Melaka 753 tahun dan Melaka maju fasa kedua. Pertamanya, anak Cina memakai singlet pergi ke kedai, kalau tidak kena jalan berbelit-belit, tadi dah saya sampai, minta maaf. Mana peta tunjuk ikut kampung, mana LPG Siriau, saya tak tahu mana tunjuk. Terima kasihlah kerana menunggu. Pertama, saya menyisafi akan kedudukan saya bagaikan anak yang masih belum khatam ilmu pengajian. Ibarat kain panjang sejengkal, ibarat kain pendek sehasta, sekadar busuk di tepi gunung, sekadar rehal menjunjung kitab. Umur pun baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang, akal baru selidik telunjuk. Perjalanan pun belum jauh, pandang pun belum luas, berkata pun belum pandai, bercakap pun belum tahu. Bak kata perbilangan adat, bobo baru balak muda, nak dibuat tiang tak bertoreng, nak dibakar tak berbaru, tapi setakat sebuah pungai boleh sikit-sikit. Justru saya terlebih dahulu mohon maaf andai kata huraian kurang arif, susun katanya kurang bijak, atau bahasanya kurang sempurna. Kalaupun ada sepatah kalam sebaris ayat yang boleh dijadikan ilmu, tuan-tuan sekalian jugalah pendeta yang lebih arif lagi bijaksana. Saya sebenarnya di Masjid Tanah ni bukan orang lain. Tadi pun nak sampai ke sini, saya lalu di Lubuk Cina, yang mana arwah tok saya asal Teluk Gong,
Kuala Sungai Baru, Teluk Long tu sebelah, Teluk Belangor belah atas tu kampung Tanjung Bidara. Jadi omak saya pun asal daripada Lubuk Cina. Jadi saya ni suku Tiga Batu Lubuk Kepong. Mana Tiga Batu Mesan Tinggi, Tiga Batu Kampung Padang, itu satu hari satu bulan lah semua ya. Jadi tak boleh nak samsing sangat kata sini. Tamak mana semua saudara-saudara semua. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta menyampaikan satu tajuk, indahnya kehidupan dengan bersedekah. Tuan-tuan sekalian, apakah amal ibadah yang kalaulah seorang manusia itu dibenarkan untuk hidup balik, dia akan buat amalan itu? Kalau kita dah mati, katalah Tuhan kata, okey, aku bagi kau hidup 5 minit. 5 minit yang kita dapat, apakah amalan yang kita buat? Baca Quran, semayang, pergi Mekah? Tidak. Jawapannya adalah sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala bercerita dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, andai kata mayat itu menangis lalu dia merayu, wahai Tuhan, andai engkau tunda ajalku sedikit saja, nescaya aku akan bersedekah, kata mayat ini. Sebab itu sedekah ini adalah amalan yang senang untuk dilakukan tetapi payah. Apa sebab? Kerana dia melibatkan kita nak memberi sesuatu yang kita usaha setengah mati, tapi senang-senang nak beri kepada orang, bukan senang. Sebab itu sedekah ni banyak keajaiban. Kata Ibn Mas'ud, salah satu daripada keajaiban sedekah, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Bersedekah ini boleh memadamkan kemurkaan Allah. Bagi kita ayat ini biasa saja, tetapi nak memadamkan kemurkaan Allah susah. Allah Ta'ala murka kepada kita, banyak dosa kita buat daripada pagi sampai malam. Nak diampunkan oleh Allah itu ada proses namanya taubat. Semayangnya, istighfarnya, taubat nasuha, bagai-bagai lagi. Tetapi sedekah punya power, dia boleh hapuskan kemarahan. Wasadaqu tudfi'u khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sebab itu bila kita dengar ada orang kata bersedekah boleh memadamkan dosa, terus saja kita beri, sebab segala kesalahan Allah akan ampunkan. Tahniah kepada pihak masjid mengangkat topik sedekah ini. Topik sedekah ini bagus. Apa sebab? Kerana yang di hadapan saya ini adalah calon-calon semua. Ini semua ni calon-calon semua. Calon apa? Calon pilihan raya? Belum tentu. Calon ketua menteri? Sabar dulu. Calon esko? Mimpi. Calon jenazah? Pasti. Ni di depan ni semua calon semua. Yang di sini lambat sikit lah. Yang di bawah. Yang belah border ni lambat sikit. Sebagai calon-calon jenazah, apa preparation kita untuk menghadapi hari yang benar-benar akan berlaku? Sebab itu Nabi mengumpamakan ketika ditanya siapa orang yang paling cerdik atas muka bumi. Kita kalau sekarang orang paling cerdik adalah orang yang ikut result exam dia. Macam musim-musim ni anak-anak SPM baru ambil result SPM tahun 2021. Jadi kita tengok orang pun dapat, ada yang 11 straight A ada, 12 straight A ada yang straight A plus pun ada yang near miss 10 A1, 1 B plus, ada macam-macam. Tapi ada juga budak Kuantan, budak mana sedih dapat 10 C. Bila mak dia tanya kenapa dapat C tak dapat A, kita kan orang faham pelik C, jadi memang dia ambil C lah. Dia kata okey lah, cerdik lah tu jawapan tu, betul lah tu. Pelik C. Kesian kalau pelik Kelantan, pening kepada D semua. Jadi apa ukuran kebijaksanaan? Nabi pernah ditanya, lantas Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdik yang ingat mati. Tetapi Nabi menambah, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling cerdik adalah orang ingat mati. Tapi yang paling cerdik sekali adalah orang yang buat preparation untuk mati.
Ingat mati, semua orang ingat. Kita nak datang ke masjid, parking seberang jalan. Tuan-tuan nak melintas, pandang kiri, pandang kanan. Apa sebab? Takut mati. Ingat yang lalu budak motor bom-bom-bom, langgar kita jadi. Kita ingat mati. Tiap-tiap hari makan ubat, cair darah, macam-macam makan ubat, segegam, telan pil. Itu semua takut mati. Ingat mati. Kadang tu ada orang, dia suka dengar radio klasik nasional. Tanya kenapa Haji tak suka dengar stesen lain, saya dengar klasik nasional dia. Apa hal? Saya dengar stesen ni, saya ingat pada kematian. Jarang orang biasa dengar Ikim, dengar boleh ingat mati. Apa saya pula? Dengar lagu Ahmad Jaiz, mati dah Ahmad Jaiz. Ingat mati lah tu, boleh kata. Dengar lagu Anak Ayam turun 10 MZ, ingat arwah bapak dia. Oh itu ingat mati lah, baguslah. Sebab itu Nabi tidak sebut orang ingat mati itu sebagai paling cerdik. Kerana yang paling cerdik yang buat preparation. Sebab itulah kita ni sebagai manusia yang wajib menghadapi kematian. Para ulama mengatakan wajib kita ni berwasiat kepada keluarga sebelum datangnya kematian. Wasiat apa? Bukan wasiat harta benda, tidak. Wasiatkan 4 perkara. Pertama sekali, tiap-tiap hari mesti diwasiatkan. Nombor 1, abah kalau mati nanti korang jangan menangis meraung-raung. Itu mesti diwasiatkan. Sama ada mati memang dah dijangka mati ataupun mati mengejut misalnya. Jangan meraung-raung, jangan itu ini, jangan. Sebab tangisan keluarga kita kepada kita yang dah mati, dia memberi kesan di alam kubur nanti. Al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bimahiha alaih. Mayat akan diseksa oleh malaikat mengikut volume tangisan keluarga dia. Lagi kuat dia nangis, lagi teruk kita kena balut. Tapi kalau nangis sikit-sikit, itu normal. Sedih berpisah, benda tak sangka, pagi sihat, petang meninggal, itu biasa. Yang tak boleh, tak dibenarkan. Jadi dia orang ni kalau tak dipesan, esok dia tak faham. Jadi pesankan. Abah kalau meninggal kau jangan jerit-jerit menangis apa semua, rakam masuk TikTok lah apa, tak payah. Buat biasa saja. Bukanlah suruh gembira, tetapi jangan meratap. Dia kalau rakan-rakan kita penganut agama lain, dia orang berbeza dengan kita. Makin kuat menangis, makin cepat masuk surga. Kita tak boleh pegang kaedah itu. Saya dulu masa sekolah agama, sekolah saya di Pahang, di Maran. Jadi sekolah tu bawah gaung SMUM, Sekolah Menengah Agama Maran. Kona maut betul. SMUM seleko maut untuk manusia. Memang maut betul. Selalu orang mati aksiden. Jadi kalau urus jenazah, sekolah agama lah pergi semayang. Bila kami pergi semayang solat jenazah, biasa lepas semayang dapat RM2. Zaman itu lah dapat RM2. Tiap-tiap minggu kumpul RM2. Suka. Satu hari kawan saya Cina, anak tokek kedai runcit di bandar tu, dia kata, atuk aku mati, kau datang rumah aku, kau pakai baju daripada kain guni, tutup kepala, kau nangis je. Apa sah? Kau nangis lah, nanti ada upah. Setengah dia kena baca doa-doa, aku kena nawaitu soli ke apa. Tak ada, dia kata kau nangis je. Saya pun nangis lah, dapat RM5. Wah, ini sudah bagus. Main jenazah nak kena rungutuk lah macam-macam. RM2 ni, ini RM5. Saya tak tukar profession masa tu. Tapi saya tanya dia, kenapa orang menangis dapat upah? Kenapa kau upah orang menangis? Dia kata, kami punya kepercayaan, kalau waris atau keluarga kuat sangat menangis, nanti Tuhan akan cepatkan masuk surga. Sebab bising sangat, pening kepala lah. Banyak bising lah. Kasih masuk cepat lah, kasih settle cepat. Pahaman dia lakum dinukum, kita hormatlah prinsip dia itu. Tapi agama kita tidak. Kalau boleh pesan pada anak cucu, nangis biasa. Nabi pun nangis, anaknya meninggal, cucunya meninggal, dia pun nangis. Tapi tidaklah nyanyi-nyanyi salim lah. Tak payah. Itu yang pertama, kena wasiatkan. Yang kedua, kena pesankan pada anak cucu kita. Takut dia tak tahu esok. Mesti pesan, abah ataupun atuk kalau mati, pastikan jangan kurang pada 40 orang semayangkan. Jangan kurang, kena pesan. Dia tak tahu esok. Esok semayang di hospital 3 orang, macam cuci ayam esok. Jangan. Mesti pesankan jangan kurang daripada 40. Apa sebab? Ma min rajulin muslimin yamutu
fayaqulu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Mana-mana orang yang mati yang disemayangkan jenazahnya oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, Allah beri syafaat kepada mayat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu minimum. Lagi ramai lagi bagus. Ada hadis sebut 100. Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atu kulluhum yashfa'una lahu illa syufa'u fihi. Mana-mana orang yang mati yang disemayangkan oleh 100 orang, maka 100 orang itu akan memberi syafaat kepada mayat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu kalau kita ibas kembali orang-orang yang dah meninggal sebelum kita, yang mana mereka ni jenazahnya disemayangkan oleh lautan orang, kebanyakannya bukan orang kaleng-kaleng, bukan jalan-jalan orang. Itu adalah pakaian dia tu yang menyebabkan kemuliaan ketika dia meninggal, penuh orang uruskan jenazah dia. Jadi kita doa kepada Allah, kalau boleh biarlah mati di Mekah. Mati di Mekah ni tuan-tuan, bukan puluhan orang semayangkan kita, ribuan semayangkan. Dah lah ribuan. Masjidil Haram pula tu. Baik itulah kita berdoa. Tapi orang Melayu dia takut mati di Mekah. Tak ilah Allah, pelik kita. Orang lain berdoa nak mati di Mekah, dia siap buat amalan supaya jangan mati di Mekah. Saya baru dapat tahu ada satu amalan yang Tuan Haji cerita. Orang kita dulu dia cari tiang jin. Dalam Masjidil Haram ada satu tiang namanya tiang jin. Saya tak sebutlah di mana tuan cari pula mana tiang tu. Tiang tu yang paling kecil di antara semua tiang. Tiang Masjidil Haram ni besar-besar 2-3 pemeluk. Dia sikit yang mana orang Asia kalau peluk boleh capai tangan. Jadi orang kita dia pergi haji, jadi dia tak nak mati di Mekah. Sebab dia ingatkan lembu dia, ingat kambing dia, apa semua dia nak balik. Jadi dia peluk tiang. Katanya kalau kita peluk tak sampai jari, mati di Mekah. Oh takut dia, sudahlah mati dah, bila lembu aku jangan. Haji, mati di Mekah lah bagus. Dapat syafaat daripada ribuan orang yang semayangkan kita, imam-imam Mekah apa semua. Tapi tak apalah, terpulang mati di mana-mana saja sama saja. Sahabat Nabi 144,000 orang, hanya 5,000 saja yang meninggal di Mekah, Madinah. Yang lain semua meninggal di luar. Kenapa? Kerana dakwah. Kalau kita semua nak pentingkan diri, semua duduk Mekah, siapa nak bangunkan negara, siapa nak majukan negeri, semua nak ganti tasbih di depan Kaabah, tak boleh. Kena keluar juga untuk kita nak majukan tanah air. Lepas itu sahabat Nabi tak semua mati di Mekah dan juga Madinah. Namun kemuliaan mati di Mekah itu tak ada keraguan. Doalah. Yang ketiga, nak kena pesan pada anak cucu kita, meninggal nanti kubur nak kat mana? Kena pesan. Jangan tak pesan, nanti bergaduh lah. Susah betul. Sebab saya ingat yang duduk di sini bukan semua orang sini. Ni ada orang daripada negeri lain, cari makan di negeri Melaka, duduk di sini. Jadi mungkin dia dalam hati dia, katalah dia asal pada Kelantan. Dalam hati perut dia nak juga ke bumi di Kelantan. Tapi tak pernah cakap kat orang. Bila tanya kenapa kau awak ni nak sangat ke bumi di kampung sendiri, dia kata sebab ayah dia di sana, arwah mak dia pun bumi di kampung, adik-beradik dia pun ada seorang dua bumi di. Dia ingat agaknya alam kubur ni boleh minum teh tarik, berkumpul, duduk-duduk, buat family tea agaknya ya. Benda tanamlah kat mana-mana, berjumpa je. Tapi lah dia rasa dekat dengan keluarga dia. Senang pesan saja. Abah kalau mati esok tanam sekian-sekian. Tapi biarlah wasiat yang munasabah. Mana tidaklah abah kalau mati esok tanam di makam pahlawan Masjid Negara boleh. Letih kita nak mengejar JPM apa semua macam mana. Masjid Negara, makam Mahmudiyah, makam Diraja Johor Bahru, letih. Ataupun abah kalau mati kau tanam dekat Bakit. Oh, ya hantar ke Madinah tu. Nak hantar dengan apa? JNT. Nak hantar dengan apa? Yang munasabah sajalah. Tapi eloknya kata Syekh Abu Bakar Al-Munzir An-Naisabur, sebagaimana dalam hadis-hadis yang banyak, yustahabbu an yudfanul mayyiti fil bidadil ladzi tufiya fihi. Sunat hukumnya mengkebumikan jenazah di negeri tempat dia meninggal. Selesai. Tuan-tuan meninggal di mana? Meninggal di tengah bercuti dengan keluarga di Australia.
Bumi ya kat Australia. Meninggal di England, London misalnya, bumi London. Tapi tak semua negara luar yang membenarkan jenazah daripada warga asing ke bumi tempat dia. Macam di negara China. Kalau betulan ke sana, kalau meninggal, dia tak benarkan. Dia suruh balik. Tanam jugalah di negara masing-masing. Tapi elok, tanamlah tempat mana kita meninggal. Ala hadza kana al-amru ala ahli Rasulillah wa alaihi awamu ahli al-ilmi wa kadzalika taf'alu al-ammati fi ammatil buldan. Dan inilah amalan yang dimulakan sejak daripada zaman nabi-nabi terdahulu sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalangan ulama. Mana dia meninggal, situ dia kebumikan. Sebab itu nabi kita asal Mekah, wafat di Madinah, kebumi di Madinah, tidak bawa balik ke Mekah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nak pesankan kepada anak-anak cucu kita ini, duit-duit kita ini selepas dibagi-bagikan apa semua esok, ada balance mana-mana, buat sedekah. Sedekah, buatlah sedekah yang jariah. Apa makna sedekah jariah? Jariah ni maknanya berlari. Artinya duit itu mesti bergerak. Contoh, saya selalu pesan kat masjid-masjid. Jumaat hari kemarin kita dapat sumbangan jemaah, tabung boleh bagi. Orang sedekah RM50, RM10. Kadang-kadang kutipan Jumaat saja start dari pukul 12 sampai pukul 3, pukul 2 lebih. Ada masjid boleh cecah 7,000, 8,000. Orang bagi duit bukan suruh simpan. Orang bagi duit suruh belanja. Jadi sebelum Jumaat minggu depan, pastikan 8,000 tu selesai. Apa nak dibuat? Paip, bilik air, mana lam mentol tak bertukar. Takkan semua nak pau orang pejabat agama juga setakat mentol tu. 8,000 belanja je. Orang bagi tu, dia nak suruh tengok apa benda. Itu dia panggil jariah. Masalah pengurusan masjid kan bukan semualah. Bukan semua. Macam saya sebab saya jaga masjid. Semua kadang duit itu dia bring forward. Akhirnya dalam peti besi, ada masjid dalam peti besi cash saja 60,000, 70,000 cash. Bayangkanlah, tak sempat nak pergi bank, tak sempat. Musim-musim pandemik ni, bank tak mesra lah macam dulu. Nak kena beratur, nak apa. Kalau beratur 1,000 tu dia layan lah juga, boleh special counter. Jadi kadang ada JK masjid, malah nak pergi bank, simpanlah dalam peti besi. Puluhan ribu ada. Panggil orang buat kerja pasal cermin, buat partition, katalah harga 7,000, bayar pakai duit RM1. Ikat penuh. Lepas tu kontraktor pun bercinta nak buat kerja kat masjid. Dapat payment kan duit RM1, ikat-ikat, jadi duit raya, penuh. Sumbangan orang, mesti bergerak. Itu dipanggil jariah. Kalau dalam konteks kita sekarang, sumbangan jariah yang terbaik wakaf. Wakaf. Saya ingat di Melaka pun ada dia punya untuk berwakaf tu ada sistem berwakaf. Buat saja wakaf. Benda tu sentiasa digunakan oleh orang. Ataupun tuan-tuan pesankan pada anak cucu, aku meninggal esok pada tolak semua bahagian masing-masing, buat satu pondok dekat Masjid Al-Sultan Abdullah, pondok musafir misalnya. Jadi orang menyinggah-nyinggah ada tempat dia nak duduk, dia nak sambil makan. Selama mana benda tu berjalan, tu dipanggil jariah. Baik itu tuan-tuan, sedekahlah kita. Inilah yang menolong kita di alam kubur esok. Apa sebab? Kita nanti di dalam kubur tak ada orang teman kita. Tak ada, kita akan bersendirian. Kubur itu sendiri gelap, sempit. Bayangkanlah tuan-tuan malam sekarang, cuba try tidur bawah katil kalau nak tahu apa rasa. Yang tidur atas katil, tidur bawah katil sampai pagi. Apa rasa? Klaustrofobia, takut, sunyi. Dalam kesunyian itu sudah pasti kita kalau boleh nak ada orang meneman. Siapa nak meneman kita? Kita meninggal, isteri kesayangan takkan terjun dalam liang duduk dengan kita. Suami kita apatah lagi, takkan duduk dengan kita dalam kubur. Tinggallah kita bersendirian. Tapi Nabi sebut, don't worry. Akan ada orang yang meneman kau dalam kubur esok. Apakah dia? Amalan kita. Apa amalan-amalan? Ada satu riwayat yang saya nak bawakan. Nabi pernah bercerita, innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu mudbirina. Mayat dalam kubur, dia boleh mendengar derapan tapak kasut orang yang meninggalkan dia. Maknanya kita masuk kubur, orang dah kambus, kemudian baca doa, kemudian nangis-nangis balik.
Ketika dia orang balik itu, kita dengar daripada bawah, kita dengar prap dia orang tinggalkan kita. Ketika itulah kata Nabi, kita akan bersendirian. Fa idza kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'si. Ketika itulah dalam kesunyian itu, kalau orang ni orang baik, kanatis salatu 'inda ra'si. Datanglah solat kita ataupun sembahyang akan datang inda ra'si, dari arah kepala kita, dan dia parking dekat kepala kita. Waz zakatu an yamini. Amalan zakat kita akan datang dari sebelah rusuk kanan kita. Wa kana siyamu an yasari. Puasa kita akan parking sebelah rusuk kiri kita. Wa kana fa'alalul khairat was sadaqatu was sillatu wal ma'ruf wal ihsan ila nas ila rijlain. Dan datang pula segala amalan sunat yang kita lakukan, termasuk sedekah. Dia akan datang, dia akan duduk dekat kaki kita. Jadi bila dalam kubur nanti, kita dah ada 4 sahabat: sembahyang, zakat, puasa, amalan sunat. Apa tujuan mereka duduk dekat dengan 4 penjuru ini? Mereka akan bantu kita ketika soal kubur. Maka kata Nabi, fayu'ta min 'inda ra'si fataqulu salatu ma qibali man khalu. Bila dah parking 4 sahabat, datanglah malaikat penemu duga, datang nak tanya soal kubur. Dan malaikat ni akan datang dari arah kepala. Ketika malaikat ni sampai, kata Nabi, rupa-rupanya solat dah pun parking dekat kepala kita. Jadi parking dah penuh, tak ada tempat. Maka solat tu akan kata kepada malaikat, minta maaf tuan, ma qibali madkhalu. Sini sudah penuh, tak boleh masuk, tuan cari jalan lain. Semayang bikin roadblock, bayangkan. Solat kita yang kita buat dengan baik tadi, dia akan bantu kita menepis kedatangan malaikat. Malaikat pun fayu'ta min 'inda yamini. Dia kona pula ikut rusuk kanan kita. Dekat rusuk kanan kita, ketika itu sudah ada zakat-zakat yang kita selalu bayar. Mereka pula akan buat roadblock, ma qibali madkhalu. Minta maaf tuan, sini tak boleh lalu, ini orang banyak suka zakat tu. Zakat fitrah, zakat perniagaan, semua zakat dia bayar. Jadi malaikat pun pusing ikut kiri. Fayu'ta an yasari fayaqulu siyamu ma qibali madkhalu. Minta maaf tuan, ini orang suka puasa. Puasa Ramadan tak payah cerita lah. Puasa sunat, puasa hari putih, puasa je kerja dia. Jadi malaikat pun, macam mana saya nak lalu? Cari jalan lain lah. Ma qibali madkhalu. Memang tak ada tempat masuk. Akhirnya malaikat pergi ikut kaki kita. Bila datang ikut kaki, fayaqulul fa'alil khairat. Maka pelbagai amalan sunat kita akan buat roadblock. Mereka akan mengatakan ma qibali madkhalu. Minta maaf tuan, sini pun tak ada. Jadi malaikat ni, kata Nabi, dia berpusing-pusing lah, aku ni macam mana nak buat kerja, aku ni dah penuh sangat ni. Akhirnya bila dah berpusing-pusing, dah tak ada tempat nak masuk, akhirnya NFA, no further action. Tak ada soalan, relax je kita. Tak ada lah kena jawab ma rabbuka, apa tak ada dah, ma rabbuka semua free, exempted. Apa sebab? Kerana 4 orang sahabat ini bantu kita. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu salah satu yang kita nak cari sahabat kita selain daripada sembahyang, zakat, puasa adalah amalan-amalan sunat, termasuklah kita melakukan sedekah. Sedekahlah sebanyak-banyak mungkin. Sebab itu Nabi berpesan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata Uthman bin Affan, aku dulu bila dengar Nabi baca hadis ni aku menangis. Uthman setiap kali nampak kubur dia menangis. Sampai orang tanya dia, apa sebab ente menangis? Ente kalau dengar cerita neraka syurga ente tak ada nangis, tapi lalu kubur ente mesti nangis. Kata Uthman, aku pernah dengar Nabi sebut, sesungguhnya kubur adalah perjalanan awal transit sebelum pergi akhirat. Kalau orang itu selesa semasa dia transit, maka destinasi akhirat dia akan selesa. Tapi kalau dekat transit ini pun dia kena lanyak dah, yang seterusnya akan lebih dahsyat lagi. Jadi kalau kita hari pertama duduk di alam kubur, dah ada 4 sahabat menolong, cerah masa depan. Tapi kalau hari pertama tu dah kena macam-macam soalan ma rabbuka apa semua, pening kepala kita, maka masa akan datang di hari akhirat, wallahu a'lam.
Kita minta Nabi bagi syafaat. Sebab itu salah satu daripada amalan paling mudah adalah bersedekah. Sebab itu Nabi tekankan, bersedekahlah engkau sebelum kau mati. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, sab'un tajri lil abdi ajruhunna wa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan, kalau kau buat, ini amalan pencen kubur. Apa makna pencen kubur? Kita kerja kerjaan, lepas bersara ada pencen seumur hidup. Orang mati, dia pun ada pencen dia, iaitu amalan dia tetap berjalan walaupun dia mati. 7 amalan Nabi ajarkan satu persatu. Pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Maknanya tuan-tuan yang kerja cikgu, jadi pensyarah, ini bagus, dengan syarat ilmu itu bermanfaat. Kalau ilmu tak bermanfaat, merepek-repek, tak guna. Yang kedua, au ajran nahran, orang yang masih hidup dia mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang menggali perigi. Yang keempat, au gharsan nakhlan, orang yang menanam pokok. Khusus dalam hadis ni Nabi sebut pokok kurma. Pokok kurma. Tanam pokok bagus tuan-tuan. Saya selalu pesan kat masjid, untuk landscape tanamlah pokok, tapi pokok biarlah pokok bermanfaat. Walaupun ada perbahasan fiqh hukum menanam pokok di masjid ini, ada setengah ulama tak membenarkan, sebab dia takut pokok tu jadi besar. Bila besar esok dia makan space, dah mengganggu laluan akar dia. Adalah ulama tak benarkan. Tapi boleh je kita tanam pokok-pokok yang tidak terlalu besar dan memberi manfaat. Antaranya pokok buah-buahan. Elok masjid tanam pokok buah-buahan. Kalau highway pun dekat RLR Lebai, semua tanam pokok buah-buahan. Dia nak beri manfaat. Kerana selama buah-buahan itu diambil oleh manusia atau dimakan oleh haiwan, dia jadi jariah untuk kita. Tanamlah pokok-pokok. Cuma orang selalu mengadu tanam pokok di masjid, orang selalu curi. Orang memang suka mencuri di masjid. Saya pun tak faham kenapa. Kami dulu tak tanam pokok buah, tanam kaktus. Hilang juga, la ilaha illallah. Tengok CCTV, dia hangkut satu pajero. Rupanya pokok kaktus ada harga. Rupanya kami pun tak tahu, jemaah yang bagi. Susun elok-elok hilang lah habis pokok kaktus. Kalau tak nak orang curi, tanam pokok kurma. Pokok kurma jarang orang curi. Saya tengok pokok kurma ni orang segan sikit nak curi. Sebab dia rasa pokok bulan puasa, dia rasa macam malu kan ambil. Kami tanam pokok kurma 6 batang, tapi 6 tahun baru keluar hasil. Rupanya salah strategi membeli. Kurma ni kalau masjid nak tanam, kena kenal mana jantan, mana betina. Rupanya kena tanam sebelah jantan, sebelah betina. Mana kita tahu betina jantan? Tanam dua-dua, rupanya dua-dua jantan, padat muka. Yang betina tu jauh sikit, jadi nasib baik angin tiup adalah pengembangan berlaku. Yalah, pokok bukan pokok kita. Tapi tanamlah pokok buah. Kemudian aubana masjidan, bina masjid ataupun bantu pembinaan masjid, awarasan mushafan, ataupun kau mewariskan mushaf atau Quran di masjid ataupun menulis Quran, au taraka waladan yustaghfar lihi ba'da mautih, atau tinggalkan anak-anak yang soleh yang mendoakan. Banyak saya nak terangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada azan Isya untuk syiar di kawasan kita ini. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambung sedikit lagi ceramah kita pada malam ini berkaitan dengan sedekah. Tadi kita dah terangkan kepentingan sedekah ini untuk diri kita, memang untuk alam kubur kita lah, tak ada dah benda lain. Itu yang kita harapkan daripada Allah. Maka buatlah 7 amalan kata Nabi yang boleh menjadi pencen kubur kita. Daripada 7 amalan ni, kalau tuan-tuan perasan, 5 adalah sedekah. 5 daripadanya menolong orang. Sebab itu Nabi tekankan banyak kali, sebelum mati bersedekahlah. Jangan dah mati baru terhegeh-hegeh nak buat. Ataupun kita masih hidup tak pernah sedekah, esok anak cucu pula terpaksa buat kalau sumbangan bagi pihak kita, sedangkan kita masih hidup kedekut, jadi susah. Sebab itu Nabi sebut, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima biha dakhala jannah.
Siapa yang mengucap la ilaha illallah kemudian dia mati, dia masuk syurga. Wa man shama yauman ibtigha wajhillah khutima laha biha dakhala jannah. Siapa yang berpuasa kepada Allah kemudian dia mati, dia masuk syurga. Dan Nabi tambah yang ketiga, wa man tasaddaqa bi sadaqin khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang sedekah dan itulah amalan terakhir sebelum dia mati, dia masuk syurga. Contoh tuan-tuan, habis sekarang kita sembahyang Isyak. Habis gerbang 9:30. Tuan-tuan sebelum balik sedekahlah dekat tabung, misalnya masuklah RM10. Contoh, masuk RM10. Balik rumah malam ni meninggal. Dan itulah amalan terakhir kita sebelum tidur. Masuk syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini mustahaknya sedekah. Amalan yang bagi kita kecil je, tak ada apa, tak perlu ambil air semayang pun nak sedekah ni. Tapi begitu besar manfaatnya. Sehingga kan kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ada orang tanya kepada dia, wahai tuan guru, kenapa ada orang hidupnya nampak macam biasa-biasa je, tak adalah nampak macam tuan guru ke ulama ke ustaz, dia biasa saja. Tapi mati malam Jumaat, mati orang ramai ring jenazah dia, nampak barakah penutup hidup dia tu. Macam mana dia boleh dapat? Kata Junaid Al-Baghdadi, arba'un turfa'ul 'abda ila a'la darajat wa in qalla 'ilmuhu wa 'amaluhu. Ada 4 amalan atau 4 perkara kalau ente boleh buat, walaupun engkau orang yang tak tinggi ilmu, bukan ustaz baru nak start, bukan ulama, bukannya ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah, dia khatam Quran seminggu sekali, puasa Isnin Khamis. Kita mana sempat, puasa Ramadan pun nasib baik. Memang kita tak kuat ibadat. Tapi kata Junaid, 4 amalan ni kalau engkau boleh buat, walaupun amalan kau tak sehebat ahli ibadah, walaupun ilmu kau tak setinggi para ulama, tapi kau akan diangkat. Turfa'ul 'abda ila a'la darajat. Kau punya makam di sisi Allah tinggi. Umpama orang itu patutnya grade kerjanya 41, lompat pergi 54. Tak ikut tangga dah, 41, 44, 48, 52, tak ada. 41 terus 54. Apa 4 amalan itu? Al-hilmu, wat-tawadhu', was-sakha' wa husnul khuluq. 4 perkara saja. Pertama, hilmu, lemah lembut, sopan santun. Jangan keras sangat dengan orang. Yang kedua, tawadhu', jangan sombong. Yang ketiga, sakha', suka sedekah. Dan yang keempat, husnul khuluq, berperangai baik. 4 perkara ini cuba kita perhatikan orang-orang yang kita kenal yang dah meninggal. Yang meninggal hari elok, meninggal di Mekah, meninggal malam Jumaat, meninggal apa. Cuba tuan-tuan perhatikan cara hidup dia orang. Walaupun dia bukan ulama, orang kampung, saudara mara kita, bukan orang biasa ya. Tapi meninggal tu tengok jenazah senyum, ada air mata, nampak kita rasa macam dia tidur je. Apa kemuliaan yang dia dapat? Ada orang mati tengok muka dia pun nampak dia tengah susah. Perit je muka dia macam tengah kena apa di alam dia, kita tak tahu. Tapi ada orang macam relax je kita tengok. Apa sebab? Rupanya masih hidup, walaupun dia bukanlah ahli ibadah jenis sembahyang malam macam orang lain, tapi lemah lembut, tak pernah sombong, suka melayan orang, suka menghormati tetamu, suka sedekah, tolong-nolong budak-budak. Ada satu orang makcik di kampung saya dulu. Nah, makcik kampung ni bukanlah ustazah mengajar-mengaji apa, tak ada. Tapi dia ni suka, rumah dia depan sekolah. Kalau budak-budak balik sekolah tu, sambil-sambil nunggu mak bapak datang apa, dia buat aiskrim Malaysia tu yang panjang-panjang tu. Alah, aiskrim TO, aiskrim Milo, agak melen-melen air sarapan apa tak tahulah. Dia bagi budak. Bagi budak. Ketika dia meninggal, Masya Allah, meninggal pula pagi Jumaat, hujan gerja-genyai, urutkan. Orang tengok. Betul lah, banyak sedekah, banyak menolong orang ni ada kemuliaan. Sedekah lah tuan-tuan, banyak sungguh manfaatnya. Baik, itulah hadirin hadirat sekalian. Ada orang yang kita nampak hidupnya ini macam gaya hebat sangat, penampilannya semenggak dengan gaya jubah, serban, dengan kopiah macam-macam. Tapi kematiannya nampak biasa-biasa saja. Ada orang nampak biasa saja, tapi kematiannya luar biasa. Ini Nabi pun pernah sebut, inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu wa huwa min ahlina. Kau akan jumpa satu zaman orang yang kau tengok, wah, pakaian macam ahli ibadah luar biasa sekali, dengan serban, dengan jubah macam-macam.
Tapi rupanya dia tu ahli neraka, kata Nabi. Tetapi wa inna rajul la ya'mal amala ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Tapi kau akan jumpa pula orang yang nampak biasa-biasa saja. Sampai orang pun tak pandang pun pada dia. Orang tak hormat pada dia. Tapi wa huwa min ahli jannah. Dia sebenarnya ahli syurga. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari susun dalam kitab Al-Jihad was-Siyar. Bab jangan mudah mengatakan orang ni mati syahid. Ni mati syahid, ni mati syahid. Tak, kita tak tahu amalan dia. Jadi kalau nak selamat, banyakkanlah bersedekah. Tapi kita doa kepada Allah, kalau tak dapat mati hari Jumaat pun, matilah dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah mati meninggal tepi jalan seorang-seorang. Orang tutup dengan sok kabur Cina, tak syok lah mati. Tak berapa syok, tak berapa nampak kehebatan. Tutup dengan sok kabur balik, tulisan Melayu ke berita harian. Okey, sok kabur Cina tutup letih. Komen tutup letih. Biarlah ada kemuliaan sikit. Kadang kita fikir, kenapa Allah Ta'ala memuliakan sangat orang yang bersedekah ini? Sebab kita menggembirakan orang. Allah Ta'ala ada sayang makhluk dia, tapi dia tak bagi makhluk dia rezeki direct. Bagi contoh, depan saya ni ada air mineral, muara nama dia. Rezeki ni daripada Allah, ya. Tapi siapa yang tolong letakkan? Tuan kuasa masjid. Jadi orang yang meletakkan bagi pihak Allah, itu Allah sayang dia. Allah tidak beri air ni geduk-geduk terus. Saya rasa bukan tahap wali-wali, boleh lah. Jadi kita, Allah bagi rezeki kerja pejabat awam misalnya, time PKP, gaji jalan, work from home, tak ada masalah. Ada orang meniaga kecil-kecilan, terjejas, tak boleh keluar, tak boleh pergi menari, tak boleh pergi noreh macam-macam. Terjejas mereka. Tapi dia susah, kita kena tolong. Sebab rezeki Allah yang nak beri pada dia melalui kita. Jadi bila kita tak beri, Allah marah. Bila kita beri, oh ini bagus. Sebab dia tolong bagi pihak aku. Kerana tuan-tuan, harta kita tak ada 100% milik kita. No such thing. Harta kita 20.5% tetap milik orang lain. Kalau ikut ukuran zakat dan sebagainya lagi, tetap akan ada milik orang lain. Jadi berikanlah, menggembirakan orang. Sebab itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang kalau saya buat Allah akan cinta kepada saya? Qiyamul Lail, khatam Quran, pergi Mekah, buat haji, buat umrah. Kata Nabi, dah. Wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu 'ala muslim. Amalan yang paling Allah Ta'ala sayang sekali adalah engkau menggembirakan hati orang. Menggembirakan. Sebab itu tuan-tuan boleh perasan, ada juga artis yang walaupun kita tengok cara hidupnya tak adalah macam ulama kan, mati di Mekah, mati malam Jumaat. Ada apa sebab? Hidup dia menggembirakan kita dengan hasil seni dia. Kalau dia pelawak lah, kalau dia pelakon lah. Selama mana tak buat kerja tak senonoh, okey. Ramai yang kita tengok, ada seorang pelakon tu dulu, saya tak ingat namanya, dia pelakon banyak filem-filem dulu, meninggal di Masjidil Haram, depan Kaabah, tengah genting tasbih. Bayangkanlah, kita yang ustaz berpuluh kili ni pun belum tentu mati di Mekah. Belum tentu. Mutawif pun belum tentu mati di Mekah. Jemaah pula mati di Mekah. Tak kepelik nama ini. Ini rezeki. Sebab itu amalan yang paling Allah cinta, kau gembirakan orang. Sahabat tanya, macam mana saya nak gembirakan orang ya Rasulullah? Senang saja. Yakshifu anhu kurbatan, atau yuqda anhu dainan, atau tatrudu anhu jawaan. Mudah saja. Pertama, engkau hilangkan kesusahan dia. Yang kedua, engkau tolong bayarkan hutang. Oh, ni yang paling syok sekali ya. Yang ketiga, engkau hilangkan kelaparan dia. 3 perkara ni kalau kita boleh buat, Allah cinta kepada kita. Tapi bukanlah senang nak menghilangkan kesusahan orang. Kita pun tak berapa nak senang juga. Tak apalah, kita tolong setakat mampu. Dan Nabi pernah sebut, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabba ilayya min at-takifa fi hadzal masjid, yakni al-masjid di Madinah syahran. Akulah kalau diberi pilihan nak iktikaf masjid ke nak keluar tolong orang, aku akan pilih keluar tolong orang. Kerana kata Nabi, keluar tolong orang itu lebih aku suka daripada iktikaf dalam Masjid Nabawi ni selama sebulan.
Bukan kita petikai orang pergi iktikaf masjid 40 hari ke 4 bulan, teruskan. Itu cara dia mencari bahagia masing-masing. Tapi rakan-rakan kita yang turun padang cari orang susah, squat cakna lah, squat itu, ini juga Allah suka amalan ini. Cari orang susah, pergi ke ceruk-ceruk cari. Bukan senang tuan-tuan nak dapatkan orang yang sanggup nak mencari orang susah untuk kita bantu. Saya tengok peluang yang terdekat yang kita boleh bantu adalah anak-anak kita nak meneruskan pengajian. Yang ini diorang result baru keluar 2 hari. Tarikh tutup kebanyakan beasiswa dan pinjaman begitu dekat. Minggu depan. Bayangkanlah orang duduk di kampung nak online itu. Sebab semua permohonan dia nak kena attachment pakai ni. Kita bimbang ada anak-anak kita yang SPM bagus, straight A apa semua, tak dapat scholarship, beasiswa ataupun pinjaman. Bukan kerana tak layak, tapi sistem. Sebab deadline dia begitu dekat minggu depan. Ada yang deadline setengah JNC dah habis dah pun. Dah habis dia punya tempoh bulan Mei hari itu. Jadi ada yang layak untuk belajar, akhirnya tak dapat. Ini peluang kita lah tuan-tuan untuk membantu. Budak-budak belajar ni manfaat menolong dia orang belajar besar pahala dia. Ada satu kisah dalam Duratul Nasir, dia nak bagi semangat tuan-tuan yang masih fikir aku nak sedekah apa ke masjid dah lawa dah apa lagi aku nak sedekah. Sedekah satu lagi, sedekah budak belajar. Dalam kitab Duratul Nasir ada diceritakan ada 2 orang lelaki dia bergaduh depan pintu syurga. Berebut nak menentukan siapa paling layak langkah masuk dulu. Sebab siapa yang boleh langkah masuk pintu syurga lebih awal dari orang lain, ini bererti orang ini kedudukannya tinggi. Jadi masing-masing kata, aku dululah, sangkut akulah. Dia bukanlah bergaduh nak menentukan siapa nak langkah je. Allah pun titah malaikat, settlekan. Datang malaikat tanya, ni apa bising-bising? Tuan, dalam ramai-ramai ni saya paling cepat patutnya masuk. Malaikat tanya, ente tahu macam mana ente lebih awal? Saya dulu tuan haji mabrur. Saya haji mabrur. Saya bukan ikut package, saya ikut muasasah. Susah punya haji saya ikut, bukan package tidur atas tilam. Dia bukanlah haji package tak mabrur, tidak. Mana dia susah tidur atas padang pasir, susah 45 hari duduk sana. Campur dengan delay lagi. Saya haji susah. Saya sabar, saya redha. Saya buat ibadat, saya jaga niat, saya tak mengumpat tabung haji. Itu syarat utama mabrur, tidak mengata tabung haji. Tuan-tuan jangan ingat, jangan lupa tu. Ni saya mengata tabung haji, ingat tabung haji tu kerajaan enggak. Agensi kerajaan je yang menguruskan kita. Dia bukan boleh buat keputusan yang melibatkan dasar negara Saudi. Dia punya permohonan macam-macam jemaah kadang-kadang. Mengata tabung haji. Dia pun kata, saya tak mengata, saya tak apa. Jadi sehari ni saya dah confirm dapat haji mabrur, saya nak tuntut. Saya nak tuntut balik. Kemudian ketika itu malaikat pun tanya, beginilah Pak Haji. Pak Haji dulu dapat haji mabrur sebab Pak Haji pergi kursus kan. Ya, 17 siri, saya tak konten pun tabung haji buat. Jadi mungkin Pak Haji dapat semangat hasil daripada guru tu mengajar penceramah tabung haji tu. Jadi beginilah, boleh kita bagi penceramah tabung haji itu dulu masuk. Sebab dia bersungguh-sungguh bagi semangat, baru Pak Haji dapat. Pak Haji tu fikir-fikir, okeylah. Bolehlah bagi ustaz tu dulu masuk. Okey, settle. Panggil pula yang kedua. Kau ni apa gaduh-gaduh orang tua-tua ni? Tuan, saya dulu mati syahid fisabilillah. Patutnya ramai-ramai ni saya yang layak masuk dulu. Saya bersimbah darah ni, berjuang ni. Kamu tahu di mana orang mati syahid lebih cepat masuk syurga? Dulu saya dengar ceramah di masjid ni sebut fadilat amalan kita antara berjihad. Saya berjihad, saya berlawan dengan pergi sampai ke orang hiyar berlawan. Saya tak hantar bentuan, saya berlawan tentera Burma, mati ketika. Jadi hari ni saya nak tuntutlah saya punya ni. Kata mereka ginilah, kamu jadi semangat sampai pergi berjuang tu sebab kamu dengar ceramah kan? Iyalah dengar ceramah dalam YouTube. Kita bagi ustaz YouTube tu dulu masuk boleh atau tidak? Kalau tak kerana dia, kamu tak tahu fadilat mati syahid. Ya tak ya juga. Okeylah, saya kompromi, bagilah. Ringkas cerita banyaklah amalan-amalan itu. Akhirnya malaikat pun panggil. Mana dia para ulama, asatizah, tutup guru yang dulu berjuang berhabis-habisan untuk nak mengajak manusia balik kepada jalan. Silakan masuk ke syurga lebih cepat daripada orang lain.
Kebetulan para ulama, para agamawan ni semua orang yang tawaduk, orang yang tahu diri. Kata Tuan, wahai Tuan malaikat, kami akui kerana usaha kami ramai orang jadi baik. Tapi kami kena mengaku juga hari ini kami jadi alim kerana dulu ada orang yang sponsor kami belajar. Kami takkan dapat ilmu belajar sampai ke Timur Tengah kalau kami tak ada duit. Kami dulu belajar duduk di kampung, duduk di sekolah, tapi ada orang dia bantu sekolah kami, bayarkan elektrik, bayarkan yuran, bagi makan di kantin, macam-macam. Kemudian kami dapat sambung ke Mesir pula, dapat pula tiket. Ada orang pula sponsor, ada majlis agama, ada yang berhormat bagi, orang dia bagi, beg pun dia bagi. Kami relax kan, duit poket lagi bagi. Kami belajar di Mesir, rumah pun tak ada pula rumah. Kerajaan negeri buatlah rumah Melaka lah. Itu sumbangan tuan-tuan juga daripada wakaf dan sebagainya kan. Kami duduklah bayarlah 50 pound Egypt sebulan, RM50 sebulan bayar sewa. Duduk dalam bandaraya Cairo tu RM50 sebulan. Makan pun ada, pergi belajar pun okey. 4 tahun kami belajar, kemudian balik dapat pula kerja di masjid, jadi imam dan sebagainya. Jadi kami ni jadi begini kerana ada orang yang membantu kami. Maka apa kata mereka? Mana dia dulu dermawan-dermawan, hartawan-hartawan yang banyak membantu anak-anak ni belajar sampai jadi orang alim ni. Masuk kamu ke surga lebih cepat pada orang lain. Rupanya orang yang bersedekah lagi cepat masuk surga berbanding orang haji mabrur, berbanding orang mati syahid. Don't play-play. Tuan-tuan ingat orang kaya-kaya ini semua muka neraka belaka ni. Tuan-tuan jangan cakap macam tu. Dia tanggung budak belajar berapa ramai. Dan budak-budak tu pula besar jadi hafiz, jadi imam, jadi mufti pun ada. Itu dia panggil pahala berganda, dia panggil multiplier effects. Dia sponsor satu orang, orang itu belajar, ilmunya kekal. Ini yang dipanggil wakaf ilmu. Kalau saya sebut sedikit pakai wakaf, pasal wakaf, wakaf yang paling orang tercari-cari sekarang wakaf ilmu. Macam wakaf bangunan, bagus. Wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf buat hospital, semua bagus. Tetapi wakaf begitu, dia ada limit dia. Limitasinya adalah masjid berapa tahun boleh berdiri. Kalau dapat kontraktor kong kali kong, 3 tahun dia teruk dah masjid tu. Bocor sana sini, tu kangkung-kangkang aku dicampur, contoh. Jadinya, barang biasa tak lama. Tapi ilmu sampai kiamat. Tuan-tuan sponsor satu orang, dia pergi belajar Fatihah saja. Tak payah ceritalah belajar fiqh, belajar banyak, dia belajar Fatihah. Dia pandai baca Fatihah, dia semayang. Setiap kali dia semayang, tuan-tuan dapat pahala. Dia ajar pula Fatihah kepada orang lain. Orang lain tu pula amal, tuan-tuan dapat lagi. Macam MLM jugalah ni, macam cara step. Baik tu untung sedekah untuk orang yang belajar. Jadi kalau ada anak-anak di kampung kita ni, selepas minggu depan dapat keputusan tak dapat sponsorship ke apa ke, kalau kita boleh bantu-bantulah. Bantu tuan-tuan. Tapi tengok potongannya jugalah. Kalau tak berapa nak membaca hari esok tu, ambilkan berat bagi. Kalau betul-betul dia layak, result dia pun bagus, mak bapak pun kata memang dia ni rajin, cuma masalah kewangan saja nak pergi, maklum sajalah. Universiti kalau dalam negara, luar negara pun kos makin meningkat juga. Ada satu cerita, ni cerita benar, cerita yang berlaku. Ada satu orang ulama Syria, dia pernah bercerita. Cerita ni disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Dia ni ulama besar di Syria. Dia berkongsi satu cerita yang berlaku depan mata dia di perkuburan Ad-Dahdah. Dahdah ni satu perkuburan dekat dengan Damsyik di Syria. Dahdah ni kalau dengan Masjid Umawi 10 minit. Masjid Umawi ni kita orang Islam kena kenal sebab dia adalah masjid tempat turunnya Nabi Isa AS nanti. Nabi Isa dia akan turun di Masjid Umawi. Jadi 10 minit dari situ ada perkuburan Dahdah. Dahdah ni kawasan perkuburan tempat bersemadinya para ulama, aulia dan syuhada. Bukan kaleng-kaleng yang ke bumi di situ. Dia dinamakan sepenuh nama seorang ulama hadis yang terkenal dulu di Syria. Jadi Syekh Burhani bercerita, ada satu orang penggali kubur. Dia memang standby dekat kubur tu untuk nak menggali apa semua. Datang satu orang wanita, beritahu, "Tuan, boleh tak saya nak kebumikan jenazah saudara saya lelaki-lelaki?" Boleh, tak ada masalah. Dia pun siapkanlah liang apa semua.
Kemudian kata penggali kubur ni, aku nampak daripada jauh orang datang ramai berpakaian hitam bawa jenazah. Buat tak tahu je lah. Dia standby je lah nak kambuskan balik semua. Ketika dia turun nak masukkan jenazah di liang, ra'aitu ajaban. Aku melihat suatu yang tak pernah aku tengok selama ini. Fi hadzal athna yanfatihul qabru wa yusbihu rawdatun min riyadil jannah. Ketika jenazah ni nak dimasukkan, aku tengok kubur dia ni tadi sempitnya, jadi luas pula saujana mata memandang. Kemudian aku nampak macam taman bunga lah kubur dia ni. Sudah, dia kata. Ini bukan mayat biasa-biasa ni. Wajah malakani akhazahu. Dan depan mata aku, jenazah yang bawa aku letak tadi, aku tengok ada 2 malaikat ambil jenazah ni bawa tempat lain. Ketika dia sedang nak mengemas-ngemaskan jenazah ini. Tapi dia tak cerita kepada siapa-siapa. Dia tak adalah nak tanya kepada perempuan ni tadi, tanya pada orang yang datang. Sebab dia pun rasa ke aku tengah high. Aku pun tak tahu kau ada ketum ke apa ke aku. Dia pun tak tahu kau kena sisya ke takut kan dia jadi pening apa. Jadi kan kalau cakap kan macam aku ni mabuk sangat. Dia tak cerita, dia diam je. Selang beberapa bulan, wanita yang sama datang lagi. Jumpa dengan penggali kubur, tuan boleh kumikan jenazah? Ni yang dulu datang. Boleh, no problem. Dia pun gali kubur. Gali, masuk lagi, dapat benda yang sama. Tengok kuburnya luas, ada bunga-bunga, taman cantik, dan ada pula wajah malakani akhazah. Datang balik malaikat ambil jenazah dia. Tapi kali ni penggali kubur kata tak boleh jadi. Aku nak kena tanya juga. Dia dah 2 kali dah ni. Ni bukan mabuk lagi ni. Dia pun panggil, Makcik, minta maaf. Madza kana ya'mal hadha wa dha? Apakah jenazah yang tadi dan yang saya kuburi sebelum ni dah buat? Makcik tanya, apa hal pula? Saya tengok benda yang ajaib. Dia pun cerita gini-gini. Wanita ni menangis. Maka kata wanita ini, fakana taliban ilmi. Dia kata, amal awal fakana taliban ilmi. Jenazah yang awak tanam bulan lepas, saudara saya, adik-beradik saya, dia ni seorang penuntut ilmu. Jadi memang kalau kematiannya cara begitu tak pelik lah. Dia sedang mati, sedang belajar. Wa kana thani ya'mad najjar yuqaddimu li akhihi nafaqatan talab al-ilmi. Yang awak bawa ke bumi tadi, abang kepada dia, pada arwah yang bulan lepas, dia inilah yang menanggung adik dia belajar daripada start belajar. Maka ketika itu si penggali kubur tarakal maqbarah wa nazala minha ila jami' taubah. Dia terus campakkan skop dengan cangkul dia. Dia kata mulai hari ni aku nak berhenti buat kerja gali kubur. Dia pergi ke masjid nama Masjid Jami' At-Taubah dekat dengan Syria. Masjid Jami' At-Taubah ini bukan masjid biasa-biasa. Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam Ibnul Jazari ni dulu-dulu ulama yang jago-jago ni pernah jadi khatib di Masjid Jami' At-Taubah ini. Dia pergi ke Masjid Jami' At-Taubah, kemudian dia berhenti gali kubur. Dia nak jadi pelajar semula. Dia nak belajar. Sejak itulah si penggali kubur ini, dia mengaji dengan tekun sehingga dia menjadi ulama besar di Damsyik. Dan kalau tuan-tuan cari dalam sejarah penggali kubur itu yang jadi ulama namanya Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar itu maknanya penggali. Dia kekalkan namanya Al-Haffar. Dia nak tunjukkan dia dulu penggali kubur. Syekh Abdul Rahman ni keturunan ni pun ramai yang jadi ulama. Antara Syekh Abdul Razak Al-Haffar dan ramai lagi. Sampai ke Imam Masjid Taubah ketika dia datang nak belajar tu dia pun heran. Umur dah 40 tahun lebih. Jadi katanya kalau nak start daripada A, kena start dengan kitab Matan Jurumiyah. Dia dah tua 40 lebih nak start dengan Matan Ajrumiyah. Dan kalau ngaji pondok, ini kitab bahasa Arab ataupun nahwu saraf. Kita belajar mengenal imbuhan. Kalau nak bahasa Melayu, dia dah tua, tapi tak apalah, dia belajar sungguh-sungguh. Biasanya kalau peringkat sanawiyah pondok, kalau peringkat 1 atau 2 sanawiyah belajar kitab Matan Ajrumiyah. Lepas tu dia katam, dia beralih pula kitab lebih tinggi, kitab Al-Imriti, Qawaidud Duriyah, Mulakhas Matan Alfiyah. Luar biasa sekali. Tapi apa pelajaran yang kita boleh ambil? Bantulah orang yang nak belajar. Bantulah. Start minggu depan ni bolehlah kita bantu. Kita pun tak adalah banyak sangat duit, tapi setakat nak tolong belikan tiket kapal terbang tu bolehlah, mampulah kita.
Kau tak ada tiket, aku sponsor tiket. Berapa tiket? 2,000 lebih. Tak apalah, pakcik bayar. Kau belajar elok-elok, jadi orang berguna, jadi engineer, jadi arkitek, jadi apa saja. Balik esok berbakti kepada anak bangsa tanah air kita, bantu agama kita. Kau pandai engineer, kau bantu masjid. Macam mana nak buat engineering. Kau pandai arkitek, kau buat bangunan cantik-cantik, orang tengok, orang ingat Allah. Itu dapatlah pahala kepada kita. Jadi hadirin hadirat sekalian, jomlah kita bersedekah, Allah akan beri kita manfaat di dunia sampai di akhirat. Sebenarnya banyak nak cerita, tapi saya kira masa tak mengizinkan nak panjang-panjang sangat. Ada jamuan Oh lagi lah, tak boleh lama-lama lagi, makruh hukumnya ceramah lama-lama. Jadi saya kira sekadar itulah saja tuan-tuan sembang-sembang kita pada malam ini. Macam masjid ni, tahniah lah saya ucapkan. Masjid biasa kipas helikopter ada satu ni, ada 4. Okey lah ni, kuat lah masjid ni kalau ada 4 kipas helikopter ni. Kalau ditambah satu lagi sini, saya ingat boleh terbang lah masjid ni. Boleh terbang ni. Saya selalu kempen kalau pergi masjid, minta jemaah bantu tambah aksesori masjid. Biasa kita kempen untuk kipas helikopter ni dah ada 4. Okey lah. Tapi kalau tuan-tuan nak membantu masjid, banyak. Contohnya bil air boleh nak bantu masjid, nambah apa yang ada. Bantulah, sebab benda ni dia jadi jariah kita. Orang semayang pun jadi seronok. Tuan-tuan nak sponsor satu lagi, ni pengalaman kami yang jaga masjid lah. Bantu cuci kapet. Oh ni bagus. Cuci kapet tak murah, mahal juga sebab ada chemical dia. Kita nak minta orang syarikat dia bagi free, dia pun menentu juga siang. Tuan-tuan PKP dah tak ada job, tambah saya nak free kerja. Tuan-tuan sponsor kan, bayarlah 1,000 lebih 2,000. Kapet dia cucikan, dia sedut api yang hitam ni. Dosa-dosa yang kita tinggalkan atas jadah ni dia tarik balik ni. Cuci kan memang dosa banyak betul atas kapet ni. Kita tak perasan ni, dia sedut kan. Lepas tu bila jemaah kita datang esok semayang wangi, dia sujud, oh wangi, khusyuk semayang, kita dapat pahala. Banyaklah benda-benda kita boleh bantu masjid ni ya. Saya kira sekadar itu. Buat akhirnya saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu kisah di zaman Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman dulu digalakkan semua rakyat dia bantu negara. Walaupun Nabi Sulaiman ni kaya raya, tapi dia tak ajar rakyat dia supaya jadi spoon feeding. Dia kata sama menyumbang, sedikit pun sedikit lah. Kita bagi-bagikan, mobilisasi dana dia panggil. Jadi tiap-tiap tahun dia buat venue, rakyat dia datang atau ke istana. Dan rakyat Nabi Sulaiman ni bukan manusia je, termasuklah haiwan. Jadi diceritakan, datanglah gajah. Gajah datang bawa kerbau, sumbangan dia kerbau. Kerbau pun datang juga, bawa kambing. Kambing pun datang juga, bawa ayam. Ayam pun datang juga, bawa belalang. Belalang pun datang, bawa semut. Semua datang. Kebetulan protokol tak betul susunannya. Gajah duduk sebelah belalang, barisan. Gajah dah bawa kerbau, belalang bawa semut, tak balance. Jadi gajah pandang pada belalang. Belalang, semut jaga. Je ke? Dia tanya je tu. Belalang kecil hati. Mentang-mentang dia bawa kerbau, aku bawa semut, dia sini-sini pula aku lah. Jadi bila berlaku begitu, Nabi Sulaiman terdengar. Nabi Sulaiman pun tegur. Kata dia, al-hadiyatu biqadril muhdi. Sumbangan mengikut kadar penyumbang, ikut kemampuan. Gajah datang bawa kerbau, munasabah sebab saiz dia. Yang tak munasabah adalah kalau belalang datang bawa kerbau, itu melampau. Tuan-tuan malam ni, puan-puan jangan ada semangat. Oh, Ustaz, saya ada semangat ni. Saya nak sedekahkan rumah saya buat mahat tahfiz. Makcik nak duduk mana? Tak apalah, tidurlah kat masjid. Lah jadi asnaf pula. Satu kerja majlis agama yang masuk senarai pula. Tak payah melampau sangat. Kalau ada 10 rumah lain, itulah satu rumah lagi mau sedekah. Jangan. Dan belalang datang bawa semut, munasabah saiz dia. Yang lebih tak munasabah, gajah datang bawa semut, tu kedekut namanya. Jadi saya kira yang di sini ni semuanya gajah-gajah semua. Marilah kita menyumbang jaga gajah. Orang di luar ada yang susah, kita bantu. Melalui pihak masjid pun boleh. Masjid dia ada dia punya mekanisme juga lah, tabung santunan pada orang susah.
asnaf. Boleh bantu macam-macam cara. Tuan-tuan nak personally tolong pun boleh. Tapi jangan anggap tu zakat. Tuan-tuan, tu bukan zakat. Zakat ni wajib. Sedekah ni sunat. Zakat mesti melalui majlis agama. Sebab tuan-tuan tak mampu nak santuni 88 asnaf serentak. Zakat dia mesti 8 golongan. Tuan-tuan tak boleh kata saya tak bayar zakat majlis agama. Habis bayar tuan, saya bayar sendiri. Tuan-tuan bayar ke siapa? Ada anak yatim sebelah rumah. Hello, anak yatim tak masuk asnaf. Yang masuk asnaf orang miskin. Kalau miskin, yatim miskin, yes. Tapi setakat anak yatim belum asnaf. Kalau dia miskin, bukan sebab yatimnya dan miskinnya. Tak nak pening-pening tuan-tuan bayar zakat pada majlis agama, dia akan salurkan pada 8 golongan. Tapi nak membantu personal, siapa-siapa pun boleh. Macam anak-anak sekolah boleh. Macam hari esok ni balik kan boleh tuan-tuan bincang dengan isteri. Yang abang jadi semangat pula nak sedekah anak yatim semua ni. Ingat hari Senin ni abang nak jumpa dengan guru besar sekolah, nak minta senarai anak yatim. Kita bantu dia makan free di kantin. Itu kan benda kecil-kecil ya. Jadi pesan pada guru besar, budak-budak yatim darjah 1, darjah 2, 3 ni, dia makanlah apa dia nak makan. Bilang tahu saya bayarkan dia tak boleh. Tuan-tuan bincanglah dengan isteri, benda duit ni kena bincang dengan Menteri Pertahanan ni. Saya tak tahan besok, kena tahan. Kena bincang dengan Menteri Pertahanan, bukan Menteri Kewangan, Pertahanan. Bincang dulu yang ni, melibatkan duit ni, belanja budak-budak makan. Tuan-tuan kalau tak buat, asyik YB masuk surga esok. Jangan main-main, lepas dia tiap tahun menolong back to school program. Sebenarnya program tu sangat bernilai surga. Budak-budak belajar. Tuan-tuan, potong lain sekarang, pergi bayarkan makan di kantin. Tapi bincang dengan rumah. Ya, betul juga lah ustaz tu bagi idea. Kita tolonglah budak-budak yatim di sekolah. Anak yatim ni besar pada yang abang pun pernah dengar di ustaz dulu lain lah, pernah ceramah. Anak yatim ni yang kalau kita pegang dia punya rambut yang satu helai rambut, satu kepala ya. Jadi itu baru rambut anak dia, kalau mak dia lagi banyak lah yang Selamat Maju Jaya lah kalau guna skrip begitu. Selamat Maju Jaya lah saya ucapkan ya. Tak malah tuan-tuan, bawa-bawa sekadar itu sembang-sembang pada malam ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan dan kelewatan tadi. Dan moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum pisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita Allah berkati menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwir umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada